Nah, pagi hari ini tema khotbah kita adalah kasih orang tua menanti anak kembali pada Tuhan. 今天早上我们的讲道主题是父母的爱等待孩子回到主里面。 Teks yang tadi kita sudah dengarkan bersama itu cukup panjang, ada 22 ayat. 刚才我们所读的经文，我听的经文有一点长，大概有22节。 Kita akan fokus kepada kisah dari anak bungsu yang telah hilang dan pulang kembali. 我们要注重来听关于这个失去的孩子跟再回来。 Nah, teks yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini merupakan satu dari banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. 今天早上我们所讲的经文是关于其中一件主耶稣所讲的。 Nah, apa itu perumpamaan? 什么是比喻？ Nah, perumpamaan adalah sebuah metafora atau perbandingan yang diambil dari kehidupan sehari-hari untuk menarik perhatian yang di dalamnya terkandung pelajaran rohani yang mendalam. 比喻是从日常生活中取材的教材，可以引人的主意啊，其中包含深刻的属灵真理。 Jadi dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan pelajaran rohani. 借助这个比喻，主耶稣教导我们关于属灵的真理。 Perumpamaan ini disampaikan sebagai bentuk respon dari orang-orang Farisi yang bersungut-sungut karena Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. 这个比喻是为来回应关于那些法利赛人跟文士的埋怨。 Mereka mempersoalkan kenapa dia makan dan berkumpul dengan orang-orang berdosa. 他们指责耶稣为什么跟那些罪人一起同坐，一起吃饭。 Sehingga Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menggambarkan tentang kasih Allah kepada orang berdosa. 所以耶稣讲到这个比喻，是为来解释关于神的爱。 Jadi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Tuhan ingin semua manusia berdosa itu bertobat. 借助这个比喻，主耶稣要告诉我们说，神希望说每一个犯罪的人都可以悔改。 Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. 神愿意全部的人被拯救。 Dengan kata lain, ketika Yesus dekat dengan orang-orang berdosa, dia ingin menyelamatkan mereka. 就是说，主耶稣亲近那些有罪的人，他希望说那些人可以悔改。 Nah, gambaran besar dari kisah anak yang hilang ini adalah seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya. 这个比喻是讲说，一个孩子他不敬重他的父母。 Dia meminta warisan bagiannya, lalu pergi ke negeri jauh dan berfoya-foya. 他跟他父亲讨他的应得的财产，也去别个地方浪荡。 Kemudian di negeri jauh itu terjadi bencana kelaparan yang hebat. 在那远方的地方就发生了灾难，大饥荒。 Dan seluruh hartanya telah habis. 他的财产已经花完了。 Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dia mengingat bapaknya. 当他在非常的时候，他纪念到他的父亲。 Di negeri jauh, dia harus kelaparan, bahkan bekerja sebagai penjaga babi. 他在远方他变成很穷苦。 Kelaparan itu begitu hebat, sampai-sampai dia ingin makan ampas dari makanan babi itu. 这个饥荒很大，使得他很想吃喂猪的豆荚。 Dan tidak ada orang yang mau memberikan ampas itu kepadanya. 没有人愿意给他这个东西。 Begitulah memprihatinkan kehidupan anak bungsu itu di negeri yang jauh. 他这个孩子这非常的痛苦。 Nah, di dalam kemelaratannya, dia mengingat bapaknya di negeri tempat dia berasal, memiliki banyak hamba dan memiliki makanan yang sangat amat berlimpah. 在他这样悲惨的生活的话，他纪念到他父亲在远方有很多故宫，有很多的口粮。 Dia menyadari apa yang dia lakukan adalah salah. 他晓得他所做的是错的事情。 Dan bertekad, aku akan pulang. 他就决定说我要回去。 Dan kemudian kita tahu sendiri ceritanya, ayahnya datang menyambut dia dengan baik. 所以我们知道说他父亲可以接受他回来。 Nah, dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, 在我们称为基督徒，在我们的生活当中， tentu kita berharap anak kita bisa tumbuh besar di dalam iman. 我们都希望说我们孩子可以
在盼望里面来长大。 Kita berharap anak kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengikutinya seumur hidup. 我们希望说我们的孩子可以相信主耶稣，忠心的一生忠心。 Dan saya percaya ini adalah harapan setiap orang tua yang ada di sini. 我相信这个也是我们每一个人在这边每一个人的盼望。 Namun kenyataannya kita tahu dalam kehidupan Kristen bahkan ada anak-anak yang menjauh dari Tuhan. 可是现实生活中，我们知道说有很多的基督徒的孩子远离了神。 Yang saya kenal saja sudah ada beberapa. 我本身认识的就有几个人， Ada yang bahkan meninggalkan iman 有些人已经远离了他的信心， dan kebanyakan murtad oleh karena pernikahan. 很多是因为结婚了。 Nah, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa anak-anak kita ini tidak bisa dengan sendirinya menjadi orang yang beriman. 弟兄姐妹，我们又晓得说，我们的孩子不可能自己的可以来兼顾他们的信心， Anak-anak kita itu terlahir di dalam dosa. 因为我们的孩子是从罪孽里面所生出来的。 Raja Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 大卫王写道说：“我是在罪孽里生的。” Oleh karena itu diperlukan usaha, kesungguhan, dan doa dari kita kepada anak-anak kita. 所以，因为这样事情，所以我们需要有坚固信心，为我们的孩子来祷告。 Orang tua harus mengambil tanggung jawab untuk mendidik membesarkan anak di dalam Tuhan. 父母要有这个责任，为他的孩子来教导他们。 Dan di atas semuanya itu tentu saja kita berharap kemurahan Tuhan bagi anak-anak kita. 从这些以外，我们都要希望说有神的怜悯。 Nah, meskipun kisah ini adalah sebuah perumpamaan, tetapi ini juga mungkin saja bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. 虽然这个故事只是一个比喻，可是有很大的可能会发生在我们生命当中。 Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat dari kitab suci sendiri tentang kira-kira apa penyebab ya atau faktor kenapa anak-anak itu bisa menjauh dari Tuhan. 今天早上借助这个经文，我们来看大概有什么原因使得这个事情会发生在我们的孩子身上。 Dan sebagai orang tua, bagaimana cara kita untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi? 身为父母，我们怎么样来做，使得这个事情不可以发生？ Dan apabila kita sudah dalam situasi yang dimana anak kita menjauh dari Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapinya? 如果我们身为父母已经面对了这件事情，我们又有怎么样心情来面对它呢？ Nah, di dalam kisah anak bungsu ini dikatakan oleh firman Tuhan ayat 12, kata anak bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." 刚才我所读经文在10节那边讲到说，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的产业分给我。” Pertama-tama kita melihat ternyata hubungan ya, relasi antara ayah dan anak bungsu ini kelihatannya tidak baik. 首先我们可以看见说，这个小儿子跟他父亲的关系不是说很好。 Permintaan seorang anak akan harta warisan kepada ayahnya yang masih hidup itu tidak lazim. 一个儿子寻求他父亲的产业，当他父亲还在的时候，是不非常的事情。 Menurut seorang sejarawan Yahudi yang bernama Josephus yang hidup di pertengahan abad pertama, dia bilang bahwa perbuatan anak bungsu tersebut itu dianggap tidak menghormati orang tua dan sangat memalukan. 一个犹太人的历史家叶瑟夫讲到说，当他父亲还在的时候，分他的家产是不敬重他父母的。 Sebab pada masa itu, pembagian harta warisan umumnya dilakukan setelah orang tua meninggal. 因为是在那个时代通常分家产是当他的父母亲过世以后。 Jadi dari sikap anak bungsu ini yang meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup menunjukkan bahwa relasi mereka tidak baik. 我们从这个孩子的行为来讨他的家产，是证明说他们的关系不是说很好。 Sebab tidak wajar jika seorang anak tega meminta harta warisan di saat orang tua masih hidup. 因为一个孩子讨家产，当他的父母还在的时候是不寻常的。
Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, setelah mendapatkan warisan, apa yang dilakukan anak bungsu itu? 如果我们再看下一节，当他的儿子拿到家产的时候，他做了什么事情呢？ Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. 过了不多几日，小儿子就把他一切所有的收拾起来，往远方去了。 Nah, ini memberi ketahukan kita satu hal yang lain, bahwasanya anak ini tidak ingin dekat dengan orang tua. 这个也是告诉我们一件事情说，这个小儿子不想亲近他的父母。 Entah apapun itu alasannya, dia memilih untuk menjauh dari orang 我 tuanya. 们不知道他有什么原因，可是他又远离他的父母。 Dia meminta harta warisan, lalu pergi sejauh-jauhnya dari orang tua. 他讨了他的产业，他就远离他的父母。 Jadi kelihatan sekali bahwa ada hubungan yang kurang baik, kurang harmonis antara ayah dan anak. 就是我们可以看见说，是他们的关系，这个父亲跟儿子的关系不是说很和谐。 Di dalam kehidupan kita berkeluarga, ada banyak faktor yang menyebabkan relasi kita dengan anak rusak. 在我们的生活当中，有很多因素可以使得我们跟我们的孩子的关系不好。 Beberapa di antaranya yang umum kita temukan, seperti sikap orang tua yang begitu keras kepada anak. 有几个因素，通常我们可以看见的是说，可以使得他们的关系不好的，就是说，父母太过严厉了。 Ada orang tua yang menginginkan rasa hormat dari anaknya dengan cara bersikap tegas dan keras setiap saat. 有些父母希望孩子可以尊敬他，他就用很严厉的方法来做这件事情。 Mungkin dia berpikir kalau saya tegas, saya keras, anak-anak tak akan berani macam-macam dengan saya. 可能他想到说，如果他很严厉，他的儿子就不敢轻蔑他。 Kelihatannya anak bisa menghormati kita dengan sikap begitu. 看起来是有些孩子可以去尊敬我们，借助这个方法。 Tapi rasa hormat yang dia berikan itu karena tekanan, karena rasa takut. 可是他表现的敬畏，只是因为他怕了他。 Dan ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak senang terhadap orang tua. 这个就会产生他对他的父母的不满。 Sesekali kita boleh keras Bapak Ibu terhadap anak apabila mereka lakukan kesalahan yang kita rasa perlu didisiplinkan. 有时候我们可以用严厉的来惩罚我们孩子，如果我们觉得说他所做的事情是不好的。 Tapi tidak setiap waktu kita bersikap keras kepada anak. 可是不是时时刻刻的我们都要严厉对我们的孩子。 Saya punya teman di mana orang tuanya begitu keras terhadapnya. 我有一个朋友，他的父亲对他很严厉。 Dulu waktu di Medan ada satu teman saya, orang tuanya kalau menghukum dia ditelanjangi di depan rumah, diikat di sebuah tiang. 在梅丹的时候，有一个朋友，如果他的父母又惩罚他的时候，他扒光他的衣服，把他绑在他们的门前。 Waktu itu masih SD ya anak itu. 那个时候这个孩子还在小学。 Hanya karena tidak tidur siang. 只是因为他没有睡午觉。 Itu terlalu keras. 那个太严厉了。 Saya pikir dia mencuri atau melakukan kesalahan lain, ternyata hanya karena tidak tidur siang. 我以为说他是偷窃还是做了什么不好事情，可是他犯的错只是单单不睡午觉而已。 Nah, sikap keras demikian akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap orang tua. 这样严厉的惩罚就会产生这个孩子不喜欢他的父母。 Ada juga orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. 有些父母他就会强逼他的意念给他孩子。 Nah, kita tentu berharap anak kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang sesuai harapan kita. 当然，我们都希望说我们孩子成长会照着我们的意愿所成长。 Tapi tidak berarti kita mendiktekan seluruh hidupnya. 可是这个也不代表说我们可以把他的一生都逼迫他做我们他要做的事情。 Ada orang tua mungkin mau anaknya jadi dokter. 有些父母可能希望说他的孩子做一个医生。 Ini adalah harapan yang baik. 这个是一个很好的意愿。 Tapi apakah anak kita mau jadi dokter? 可是是否我们孩子他愿意做医生呢？ Kita perlu melihat
memahami apa yang diinginkan oleh anak kita. 我们也又去了解，又去明白说，是否我们的孩子要做医生 Jangan semata-mata hanya ingin memaksakan, saya ingin anak saya jadi seperti ini. 啊？不要单单我们希望说我们的儿子当医生而已。 Ada orang tua yang berharap nilai anaknya di sekolah itu maksimal sampai dapat 100 semuanya ya. 有些父母希望说他的孩子在学校的分数可以达到满分100分， Ingin jadi anaknya jadi yang terbaik di sekolah. 他希望说他的孩子可以在学校成为最好的， Ini juga harapan yang baik. 这个也是很好的意愿。 Tapi kita juga harus melihat kemampuan anak kita sampai di mana. 可是我们也是要考虑到我们的孩子的程度可以到哪 Jangan 边， sampai dia tertekan oleh karena kehendak kita. 不要让他太过被逼迫。 Waktu saya mengajar di sekolah metodis di Tanjung Balai Karimun, 当我在tan中白咖喱们做老师的时候， saya mengajar sebagai guru agama sekaligus guru BP. 啊，那个时候我教导Bagian permuritan Pak. Yang urus murid. 他教导关于怎么样一个孩子怎么样教导一个孩子 Jadi kalau ada murid-murid yang bermasalah itu menghadap saya. 他是一个训导主任，所以如果那些孩子有一件事情的，都要来见他。 Satu kali ada anak melapor ke saya bahwa hasil nilai ujiannya ditukar oleh temannya. 有一个时候，有一个孩子来见我，讲说，另外一个孩子把他的问卷已经兑换了。 Katakanlah anak ini bernama si A. 我们讲说那个孩子是 A， Si A melapor, Pak ini kertas ujian saya ditukar oleh teman saya. 那个 A 来讲说他的考卷被一个孩子换了。 Ini bukan tulisan saya. 这个笔记不是我的笔记。 Dan saya dapat nilai 100 bukan 80. 我得到这100分，不是80分。 Lalu kami cari tahu, ternyata ada anak si B menukarkan hasil ujiannya dengan si A. 所以我们去询问了，就知道说有一个孩子把他们的考卷兑换了。 Setelah ditanya kepada anak itu kenapa dia lakukan, 当问那个孩子的时候，为什么他要这样做？ saya terkejut mendengar jawabannya. 我有点听了他的答案。 Mama bilang saya harus pulang dengan angka 100. 他讲说，我妈妈讲说，我一定要拿到100分。 Lalu saya nasihatin dia dan saya pergi berkunjung ke rumah orang tuanya bersama istri saya. 我就劝勉他，我就跟我太太去他家里见他母亲。 Saya jelaskan kondisinya dan jelaskan apa yang dilakukan oleh anaknya. 我就解释给他看，给他母亲，他儿子在学校做了什么事情。 Dan mamanya menangis ya melihat apa yang dilakukan oleh anaknya itu. 他母亲就哭了。 Begitu takutnya dia dapat nilai 80, harus tukar soal ujian dengan temannya. 这个孩子这样怕他得到80分，只让他去跟别的孩子兑换。 Orang tuanya terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya. 他的父母太逼迫他的孩子了。 Kemudian ada juga orang tua yang bersikap tidak adil terhadap anaknya. 有些父母会偏心。 Kalau dia memiliki lebih dari satu anak, dia bisa dikatakan pilih kasih terhadap anak tertentu. 当他有多个孩子，他就会偏心，不公平。 Saya rasa memang adalah satu sikap yang alamiah ya. Kita lebih mengasihi anak yang mungkin kita lihat ada kelebihannya. 当然我们都会比较喜欢我们的孩子，比较聪明的那个孩子。 Sesuatu yang mungkin tidak bisa ditutup-tutupi. 这个我们没办法去隐藏的。 Tapi sikap demikian kalau kita lakukan terus-menerus secara terang-terangan di depan anak yang merasa tidak dikasih, maka itu akan menimbulkan rasa sakit hati, kecewa terhadap orang tua. 可是如果我们把这件事情这样敞开的做了，会使到那个不被比较我们疼爱那个孩子，会产生他心里。 Nah, sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita harus berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kasih yang seadil-adilnya kepada anak-anak kita. 作为一个父母，我们要应该的很公平的对待我们的孩子。 Kemudian sikap orang tua yang lainnya adalah tidak konsisten dalam mendidik. 有些情况就是说，我们不一致的来执行我们的遗愿。 Kita membuat peraturan yang berubah-ubah setiap waktu.
我们是一直来改变我们所定的规律。 Kadang kita bilang tidak boleh menonton sampai jam sekian, ternyata besoknya boleh. 有时候我们讲说，你不可以看电视到某个时间，可是明天就可以了。 Dan kalau kita punya lebih dari satu anak, ada anak yang lakukan kesalahan yang sama, tapi hukumannya berbeda. 如果我们有多个孩子他们犯的错是一样的，可是他们的惩罚是不一样的。 Kemudian ayah dan ibu juga berbeda dalam cara mendidik. 父亲跟母亲在教导的孩子方式是不一样的。 Mamanya bilang jangan makan permen. 他母亲讲说你不可以吃糖。 Anaknya datang kepada bapaknya dikasih permen. 他的孩子来见他父亲，他父亲就给他糖吃。 Tidak konsisten dalam mendidik. 就是我们不一致的来教导孩子。 Anak menjadi bingung yang mana yang harus diikuti. 孩子会觉得迷茫，又遵守谁的命令。 Nah, hal-hal demikian itu dapat menimbulkan rasa kecewa, rasa tidak puas dalam hati anak terhadap orang tua. 这些事情就会让这个孩子产生他埋怨他的父母。 Dan ini tentunya akan bisa merusak hubungan kita dengan anak. 当然，这些事情就会损坏了我们跟孩子的关系。 Rasa hormat anak terhadap orang tua akan berkurang. 对于父母的敬畏就会减少了。 Atau mungkin bahkan bisa hilang oleh karena sikap kita yang buruk terhadap anak kita. 就会产生不好的影响对于我们的孩子。 Kemudian kita juga melihat dari teks, kira-kira apa lagi penyebab dari seorang anak bisa meninggalkan Tuhan? 我们也从经文那边看见说，有什么因素会让这个孩子的影响不好？ Kita melihat ada beberapa karakter yang buruk dari anak bungsu tersebut. 我们可以看见说，这个小儿子的品格有一些不好。 Nah, adalah benar Bapak Ibu, tidak semua kasus ya anak yang memiliki kelakuan buruk karena orang tua tidak mendidik, tidak dalam setiap waktu seperti itu. 不是完全那个孩子如果有不好的品格是父母的错。 Namun secara umum kita juga bisa melihat bahwa kurangnya peran orang tua di dalam mendidik anak itu dapat berkontribusi terhadap terbentuknya karakter yang buruk kepada anak. 我们看见说，如果我们做父母对于孩子的掌控不够严厉的时候，就会产生说孩子会有不良的性格。 Anak bungsu tersebut tidak menunjukkan sikap hormat kepada orang tuanya dengan meminta warisan ketika ayahnya masih hidup. 这个小儿子他没有一个敬畏的心，当他对他父亲寻找他的财产的时候， Dia juga bersikap egois, meminta harta warisan sebelum waktunya. 他也很自私，因为他讨他的产业不在应当的时候。 Dan ketika dia mendapatkan harta warisan itu, dia berfoya-foya, hidup dengan boros, menghabiskan seluruh harta itu. 当他拿到他产业的时候，他就挥霍掉了。 Nah, karakter-karakter buruk ini tidak muncul dalam satu malam, Bapak Ibu. 这些不好的性格不会产生在一夜。 Tapi ini adalah satu tindakan perbuatan yang mungkin selama ini tidak dikoreksi. 这些事情这个性格会发生，只是说因为他一直以来所做的就没有被纠正。 Kurangnya koreksi dan disiplin dari orang tua bisa membuat anak tidak terarah sehingga karakternya menjadi buruk. Kurangnya koreksi dan disiplin dari orang tua membuat anak tidak terarah sehingga karakternya menjadi buruk. 没有及时的纠正孩子的错误，就会产生这个不好的因素。 Dan pembiaran ini akhirnya akan merusak anak itu sendiri. 这件事情就会让这个孩子的性格变坏了。 Nah, firman Tuhan berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi dikatakan di sini bahwa tongkat dan teguran ini disiplin, ya akan mendatangkan hikmat bagi anak itu. 就是说，
作为父母，他们又用杖来教导他的孩子。 Tetapi anak yang dibiarkan pada waktunya akan mempermalukan orang tuanya. 因为如果我们没有及时的来教导、来引导我们孩子，他们就会产生不好的行为。 Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua Kristen, kita harus sadar bahwa disiplin dalam keluarga terhadap anak itu penting. 弟兄姐妹，成为一个基督徒家庭，我们要教导我们的孩子是很重要的。 Disiplin dan koreksi ini adalah bentuk kasih kita kepada anak. 纠正与管教孩子是很重要的。 Karena dengan demikian kita akan membantu anak kita untuk bisa lebih terarah, ya, hidup dengan benar sesuai dengan ajaran Tuhan. 因为借着这样，我们才可以引导我们孩子来归向我们的神。 Jadi buruknya karakter anak juga dapat mendorong dia untuk meninggalkan Tuhan pada waktunya. 一个孩子有不好的行为，也会让他远离我们的神。 Kemudian kita juga melihat pemberian kebebasan yang berlebihan tanpa pengawasan. 我们也看见说，给孩子过度的自由。 Ketika anak bungsu datang kepada ayahnya minta harta warisan, orang tuanya langsung kasih. 当那小儿子来讨他产业的时候，他父亲就给了他。 Sang ayah memberi keleluasan penuh dalam mengelola warisan yang menjadi milik anak bungsunya. 他的父亲给这个孩子自由的怎么样来使用他的财产。 Dan akibatnya anak bungsu ini langsung menjual seluruhnya dan pergi ke negeri yang jauh. 使得就说这个孩子就把他全部财产卖掉了，就往远方去了。 Nah, firman Tuhan katakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi kebebasan yang diberikan kepada anaknya ini akhirnya membuat dia menjadi buruk sikapnya. 因为过度的给了这个小孩子自由，使得他的性格就不好，变成不好。 Anak menjadi tidak terkontrol, tidak terarah. 这个孩子已经没有无法去掌控他了。 Dan nanti ketika terjadi bencana kelaparan, sudah terlambat, semua harta sudah habis. 当大饥荒灾难来到的时候，他的一切已经没有了。 Si anak terlalu bebas sampai dia melakukan segala sesuatu yang dia suka. 这个孩子太过自由了，所以他可以任意的来做他所喜欢的事情。 Tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang mengarahkan. 没有人来教导他，没有人来引导他， Dan akhirnya merusak karakter anak tersebut. 就让他的性格变成不好。 Nah, jadi kita melihat ternyata ada beberapa faktor kemungkinan yang bisa membuat anak menjauh dari Tuhan. 我们也可以看见说，有几个因素可以使得孩子远离神。 Nah, ada beberapa prinsip sebagai orang tua, bagaimana cara kita untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi dalam keluarga kita. 有几个因素我们可以来探讨，怎么样来帮助这些孩子不可以远离神。 Nah, dengan beberapa prinsip ini kita berharap kita dapat mencegah agar anak kita tidak berlaku seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini. 我们来看这个几个原则，使得我们可以不要让我们的孩子像这个小儿子一样。 Yang pertama, kita perlu memelihara hubungan yang baik dengan anak. 第一就是说，我们要来培养有好的关系跟我们的孩子。 Nah, di dalam berinteraksi dengan anak, ya, dalam bertanya, berbicara, memberikan perintah, menasihati, baiklah kita lakukan dengan bijaksana. 当我们跟孩子交流的时候，我们就有很好的榜样对于他。 Hindari sikap perkataan yang memprovokasi anak. 我们不要用那些激发的言语来刺激他。 Meskipun kita orang tua memiliki otoritas terhadap anak, itu tidak berarti kita boleh sesuka hati kepada anak. 虽然我们有权利来管教我们孩子，可是我们也不可以随意来这样做。 Karena firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu.
圣经告诉我们说，你身为父母的，你也不可以把你的孩子的发怒发起来。 Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menimbulkan amarah di dalam hati anak-anak kita. 身为父母，我们不可以激起我们孩子的发怒。 Kemudian kita juga perlu meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. 我们也要有时间跟我们的孩子。 Di dalam mungkin kebersamaan kita bisa berbicara, makan bersama, supaya menjalin hubungan atau bonding yang lebih kuat dengan anak. 我们又有时间跟他们一起来吃饭，一起来聊天，使得我们的关系可以更加好。 Kita juga perlu menyediakan waktu untuk mendengar mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, pendapat mereka, supaya mereka lebih merasa didengar, dihargai. 我们也要有时间来听他们所有讲的，使得我们可以更明白他们所想的。 Jadi tetap dalam keseharian kita, sesibuk apapun kita, luangkan waktu bersama anak-anak. 当我们在日常当中有多忙多好，我们都要有空余的时间来跟我们孩子有接触。 Karena dengan demikian kita bisa mempererat hubungan kita dengan anak-anak kita. 因为借助这样，我们就可以跟我们的孩子的关系会更好。 Kemudian sebagai orang tua, satu hal juga yang sangat penting yang perlu kita ingat adalah kalau kita melakukan kesalahan terhadap anak, belajar minta maaf. 成为一个父母，当我们做错一件事情的时候，对我们孩子，我们也要向他说一声道歉。 Mungkin kita sebagai orang tua merasa saya lebih superior daripada anak-anak saya. 可能成为父母，我们觉得说我们比我们孩子高一等。 Mungkin kita juga merasa kalau saya minta maaf, bagaimana nanti pandangannya terhadap saya? 可能会觉得说，如果我去道歉，孩子对我的看法会怎么样？ Kita tidak mau terlihat sebagai orang tua yang suka lakukan kesalahan dan minta maaf. 我们也不喜欢让孩子觉得说，我们成为父母时常会犯错，又向他道歉。 Tapi meminta maaf adalah hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. 可是道歉对于我们的当我们做错事情的时候，我们应当要去道歉。 Karena dengan demikian mereka akan merasa lebih dihargai. 因为这样我们的孩子会觉得说他被尊重， lebih dikasihi oleh orang tuanya. 他会觉得说他父母更疼爱他。 Kemudian kita juga perlu memperhatikan tentang kerohanian anak. 我们也要来看孩子属灵的生命。 Kita perlu mendorong mereka untuk giat beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. 我们要鼓励他更亲近我神，更来敬拜我们神。 Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. 圣经告诉我们说，我所教导你们的，你们也要这样来教导你们的孩子。当你在睡觉的时候，你在路程的时候，你都要这样的时时刻刻来教导他。 Dengan kata lain, orang tua itu berperan aktif di dalam mendidik, membesarkan anaknya di dalam takut akan Tuhan. 就是说，你要积极的来教导你的孩子。 Tugas untuk mendidik anak di dalam firman Tuhan bukan hanya tugas guru-guru sekolah minggu. 教导孩子这个义务不单单只是在主日学老师身上而已。 Tetapi kita sebagai orang tua juga mengambil peran tersebut di rumah. 我们称为父母，在家里也是要有这个责任来教导我们孩子。 Kita mendidik mereka akan firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan mereka. 我们要带领他们，引导他一起来跟他一起来祷告。 Dan ketika mereka menghadapi pergumulan tertentu, kita pun hadir di tengah-tengah mereka. 当他们意见挣扎的时候，我们也要跟他一起。 Kita memberikan nasihat, arahan dari firman Tuhan kepada anak-anak kita. 我们要用神的话语来引导他，来帮助他。 Kemudian kalau anak kita melakukan kesalahan, kita koreksi dan disiplin mereka. 当我们孩子做错事情的时候，我们也是要教训他，来悔改他。
Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. 圣经告诉我们说，如果你们没有用杖来教训孩子，你就是在害他。 Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa menghajar dia pada waktunya. 圣经告诉我们说，在他的时候来教训他。 Berarti ada waktu tertentu kita harus memang mendisiplinkan anak. 就是说，时候到了，你都要来教训你的孩子。 Kalau anak kita ketahuan berbohong, kita jangan bilang, masih kecil, biasalah, namanya juga anak-anak. 当我们孩子说谎话的时候，我们不要有一个理由说这个他是还小，他不懂。 Hal seperti ini harus diajarkan, berbohong itu salah. 从小我们就要告诉他，说谎话是不对的。 Dan jelaskan kepada anak itu kenapa berbohong salah. Dari firman Tuhan apa yang dikatakan tentang berbohong? 我们要教导他，跟他讲说，为什么说谎话是不对的，用圣经来教导他。 Kita beritahukan yang benar, kita koreksi perbuatan sikap mereka yang salah. 我们告诉他正确的，由我们来改正他。 Dengan demikian kita akan menolong mereka untuk bisa hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. 借着这样，我们就会引导他活照着圣经所教导的。 Kemudian dalam memberikan kebebasan kepada anak juga Bapak Ibu harus disertai dengan pengawasan. 给予孩子的自由我们也就加上监察。 Pengawasan ini diperlukan supaya anak lebih terarah. 监察很重要，可以让孩子，我们可以引导我们的孩子。 Dan pengawasan ini diberikan dengan secara bijaksana. 这个我们要有智慧来给我们孩子有自由。 Misalnya kalau anak kita ingin pergi keluar dengan teman-temannya, kita tanyakan mau pergi dengan siapa, kemana. 比如说我们孩子要出门，我们要问他跟谁一起出去。 Kalau kita izinkan, berikan waktu, batas waktu kapan mereka harus pulang. 如果我们让他们出去，我们也是要告诉他你几点回来。 Dan kalau mereka pulang terlambat, kita tanyakan kenapa bisa pulang terlambat. 当他回来晚的时候，我们就要去问他为什么你回来晚了。 Dan jelaskan kepada mereka bahwa kebebasan yang diberikan kepadanya tidak boleh disalahgunakan. 因为我们要告诉他说，我们给他自由，他不可以随便的用。 Nah, kita berharap dengan demikian anak-anak mengerti bahwa kebebasan yang diberikan itu tetap harus dalam pengawasan. 我们这样告诉他，就希望说，我们孩子可以明白说，我们给他的自由，他不可以滥用。 Kepada anak-anak yang sudah dewasa juga prinsipnya sama. 对于那些已经长大孩子，他的原则也是一样的。 Mereka yang sudah mandiri, yang sudah bekerja tetap juga harus diawasi. 他们那些已经独立的、已经有工作的，他的原则也是一样的。 Kebanyakan orang tua bilang, sudah besar, sudah dewasa, sudahlah, biarkan aja. 有些父母会讲说他们已经长大了，他们已经成年了，随便他们吧。 Sebagai orang tua, kita tetap harus memberikan masukan kepada anak-anak kita itu. 成为一个父母，我们这应当又来告诉他，也引导他的。 Tentulah caranya berbeda ya. Seperti kita bicara kepada anak kecil, tidak mungkin kita berbicara kepada orang dewasa seperti itu. 当然，他的态度，他的方法是不一样的。我们不可以用对小孩子的方法对比较大的孩子。 Kalau kita lihat anak kita yang sudah bekerja, sejak bekerja jarang sekali ikut persekutuan, jarang sekali ibadah, kita harus lakukan sesuatu. 当我们看见我孩子已经做工的那些孩子，他们已经开始远离聚会了我们就应当告诉他， Bicarakan dengan penuh kasih, kenapa? Kamu akhir-akhir ini jarang ke persekutuan, jarang ibadah, ada apa? 用爱心来告诉他，跟他谈，问他为什么他最近很少来聚会，很少来敬拜。 Dan penyampaiannya tentu harus dengan lembut, dengan bijaksana. 当然，我们用的言语又会非常温柔的来跟他讲。 Kadang kita orang tua mungkin karena emosi ngomongnya langsung kasar saja. Gereja, pergi gereja, pergi ibadah. Kenapa di rumah terus? 有时候我们身为父母，我们讲话会比较粗鲁。你去教堂，你去教堂，为什么每天在家里而已？ Kita coba tanyakan, kenapa dia tidak mau ibadah atau tidak datang ke persekutuan? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya dan perlu kita luruskan, kita perbaiki. 我们要平心静和的来跟他讲，问他为什么他不来教会？可能他心里有一个隔阂，使得他不愿意来教会。 Dan kalau kita suruh mereka ibadah, jelaskan kenapa harus beribadah. 当我们叫他来敬拜的时候，我们也是要解释给他
他们为什么我们要来敬拜神？ Bahwa ibadah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. 要告诉他，敬拜就是我们一个有信心人的表现。 Kita jelaskan dari firman Tuhan bagaimana Tuhan memerintahkan umatnya untuk datang beribadah. 我们用圣经来解释给他听说，神愿意要我们每一个信靠他的人来敬拜他。 Kemudian kita juga perlu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. 我们也要成为一个孩子美好的榜样。 Ada satu ungkapan yang mengatakan action speak louder than words. 有一句话这样讲说 ，action speak louder than words。 Artinya bahwa tindakan itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata. 他的意思就是说，行动比言语更加有力量。 Tindakan lebih efektif daripada hanya berbicara. 行动对于言语更加有力量。 Anak-anak harus melihat teladan yang baik dari diri kita. 孩子要看见从我们的行为有好的榜样，从我们行为看见他。 Bisakah seorang ayah melarang anaknya merokok kalau dia sendiri merokok? 是否一个父亲可以禁止他孩子抽烟，可是他自己本身有抽烟？ Anak-anak akan bertanya, loh, bapak merokok, kok larang saya merokok? 孩子会讲说，爸爸自己本身都有抽烟，为什么不让我抽烟呢？ Lalu kita bilang merokok itu nggak baik untuk kesehatan. Loh, papa kok merokok? 因为我们会讲说，哎，抽烟对我们身体不好。孩子会回答说，因为爸爸为什么你要抽烟？ Anak-anak melihat apa yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan. 孩子会看说我们所做的，我们所讲的。 Ada orang tua lagi bilang, pergi ke gereja ibadah. 有些父母亲会讲说，哎，去教堂去敬拜， Tapi dia tak pernah ke gereja. 可是他本身自己没有去教堂， Bagaimana mungkin anak bisa mendengar nasihat yang seperti itu? 哪里有可能孩子会听进去这种的引导，这个教导？ Firman Tuhan berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. 圣经告诉我们，你自己凡事要显出上行的榜样，在教训上有真纪端庄。 Nah, prinsip dari ayat ini adalah kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. 他的原则是说，我们要做我们所讲的。 Jadi apa yang kita harapkan agar anak kita lakukan, pastikan kita terlebih dahulu sudah lakukan. 我们所希望我们的孩子所做的，我们自己本身都要先做出来。 Dengan demikian kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. 这样我们就会做一个好的榜样，对于我们的孩子。 Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya anak yang ada di rumah kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan? 弟兄姐妹，如果我们的孩子在我们家里的孩子已经开始远离神了， Bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak yang seperti ini? 我们应当怎么样去面对我们这样的情况？ Pertama-tama tentu kita harus berdoa. 首先，当然我们要来祷告。 Doakan anak kita agar bisa kembali kepada Tuhan. 我们祷告，求神帮助我们孩子可以悔改归向神。 Apalagi kalau kita sudah melakukan segala usaha tapi tetap terkesan tidak ada hasilnya. 当我们做了许多事情的时候，可是没有得到好结果， Satu-satunya pengharapan adalah Tuhan. 唯一的盼望就是我们要求我们的神。 Tuhan yang bisa mengubah hati setiap orang. 只有神可以改变每个人的心。 Seperti anak bungsu ini, bisa sadar di negeri yang jauh tanpa ada yang mengingatkan, tiba-tiba dia teringat orang tuanya dan pulang. 就像这个小儿子，他在远方的时候，突然间他想到他父亲，他就想回来了。 Itu adalah karena kemurahan Tuhan. 这个只是神所给的怜悯而已。 Kemudian kita juga sebagai orang tua jangan sampai bersikap begitu keras kalau anak menjauh dari Tuhan, kamu tidak saya anggap lagi sebagai anak. Jangan seperti itu. 可是我们成为父母，我们也不要见严厉。当我们的孩子远离神的时候，我们也拒绝他。 Selalu buka pintu bagi anak untuk kembali. 我们要敞开我们来接受我们的孩子回来。 Nah, kalau kita baca kisah dari ayah dari si anak bungsu ini, dia melihat dari jauh anaknya pulang. 如果我们看这个故事，这个父亲当他在远方看见孩子回来的时候， Artinya apa? Dia menanti-nantikan anaknya pulang.
就是说他在等待他的儿子回来。 Dan ketika dia lihat anaknya dari jauh, dia berlari mendapatkan anaknya dan memeluknya dan menciumnya. 当看见他的儿子在远方回来的时候，他就跑过去抱着他，也与他亲嘴。 Tak peduli seberapa buruk pun perlakuan anaknya, ayahnya tetap terima dia kembali. 他不计较说他的儿子对他的行为有多么恶劣。 Jadi anak-anak yang seperti ini di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus tetap terima mereka kembali. 如果我们家中有这种的孩子，我们也是要敞开接受他回来。 Jangan tutup pintu bagi mereka untuk kembali. 我们不要把我们接受他回来门关上。 Kemudian kalau mereka sudah kembali, terima mereka, ampuni kesalahan mereka. 当他们回来的时候，你要接受他，你要原谅他。 Sangat menarik ketika si anak bungsu mengakui semua kesalahan kepada ayahnya. Ayahnya tidak merespon kesalahan itu. 很奇怪的，当他孩子向他父亲道歉的时候，他的父亲都没有计较这件事情。 Anak bungsu itu bilang, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya." 儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上。” Dan tidak hanya itu, dia ambil anak domba yang tambun, kemudian anak lembu tambun, kemudian mereka makan bersukacita bersama-sama. 不单单是如此，他也是把肥牛犊牵来宰了，一起欢乐的享用。 Pengakuan dari anak itu sudah cukup, pertobatannya sudah cukup. 这个小儿子的悔改已经足够了。 Dan bagi sang ayah, yang paling penting adalah dia sadar akan kesalahannya dan dia mau kembali. Itu sudah cukup. 对于他父亲，当他晓得这个儿子已经悔改了，对他已经足够了。 Jadi kalau anak kita sudah kembali ke jalan Tuhan yang benar, tidak perlu ungkit kesalahan di masa lalu. 当我们孩子已经悔改归向神了，我们不要再提起他以前所犯的错了。 Terimalah mereka dengan hati yang lapang. 接受他，敞开我们的心来接受他。 Dan kita juga melihat kemurahan Tuhan kepada anak-anak yang hilang ini. 我们也来看主的恩赐带领孩子的回家。 Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam pertobatan setiap orang. 我们要晓得说，在每个人悔改有神的旨意。 Demikian dalam kasus anak bungsu ini, di negeri yang jauh pun dia bisa sadar oleh karena kemurahan Tuhan. 我们看见这个小儿子在远方，他也可以得到神的帮助，使得他可以悔改。 Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan membawa dia kembali pulang. 神怜悯他，神带领他回来。 Dan pengharapan yang sama juga kita miliki di dalam Tuhan. 这样的盼望，我们可以拥有在神里面。 Apabila di tengah-tengah keluarga kita ada anak yang seperti ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. 如果在我们家当中有这样的孩子，我们要对神有盼望。 Kalau anak bungsu yang sudah pergi sangat jauh sekalipun bisa kembali, anak-anak kita pun pasti bisa kembali. 这个小儿子已经到了远方去，都可以回来，我们孩子也是一样可以回来。 Dengan iman, dengan pengharapan di dalam Tuhan, semuanya pasti mungkin terjadi. 我们有信心，我们盼望在神里面，一切事情都可以发生。 Dan sebagai penutup, saya ingin membacakan satu kesaksian dari seorang yang bernama Agustinus. 结束，我又来看一个见证，一个名叫阿古斯丁的见证。 Agustinus hidup di abad yang keempat dan dia adalah seorang teolog yang sangat terkenal. 阿古斯丁是活在第4世纪，他也是一个很出名，很出名的神学家。 Nah, sebelum pertobatannya dia menuliskan dalam pengakuan di tulisannya bahwa dia itu sangat ingin bertobat tapi tak bisa. 他还没有，他写在他著作里面，他想说他很想悔改，可是他没办法悔改。 Dia akui dia sangat mencintai dosa. 他承认说他很喜欢犯罪。 Dia juga hidup dengan seorang gundik dan punya anak. 他跟一个妾住在一起，也是有一个孩子。 Ibunya yang bernama Monica selalu mendoakan dia. 他的母亲莫尼加一直为他祷告， Mendoakan dia supaya dia bisa kembali ke jalan Tuhan. 为他祷告，使得他可以悔改。
Dan dalam tulisannya Agustinus mengatakan ketika dia hidup dalam dosa, saya mencuri buah pir bukan karena lapar, tapi karena suka mencuri. 在他著作说，他写到说，他去偷梨不是因为他饥饿， Masalahnya bukan di pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi hatinya yang menolak untuk bertobat. 不是关于他对圣经的理解，可是他心里本身都会拒绝。 Sampai pada puncak pertobatannya itu tahun 386, dia sedang duduk menangis di sebuah taman, dan ada suara seperti suara anak kecil mengatakan, ambillah dan bacalah. 他悔改的高峰是在主后386年他在挣扎的时候，他听见很像听见一个小孩子的声音跟他讲说拿起来读吧。 Dan bacaan itu terambil dari Roma 13 ayat 13 sampai 14. 他所读的经文取于罗马书第13章第13到14节。 Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 那边讲到，行事为人要端正，好像行在白昼，不可欢言醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。 Dan dikatakan Agustinus secara ajaib hatinya dipenuhi dengan terang. 奥古斯丁讲到说，那个时候他的心就偏向了光明。 Nah, ibunya Monica sangat-sangat bersyukur karena sebelum kematiannya dia berhasil bisa melihat anaknya bertobat. 他母亲莫尼加非常高兴，当他还没有去世以前，他可以看见他儿子悔改。 Akhirnya ibunya Monica bisa mati dalam damai. 最后，他的母亲莫尼加可以很安详的离去。 Agustinus adalah contoh seorang yang sangat keras hatinya dan tidak mau bertobat. 奥古斯丁是一个我们可以看见他一个是很难悔改的人。 Berkat dari keteguhan hati ibunya yang mendoakan dia, pada akhirnya dia bisa bertobat. 借助他母亲一直的祷告，使得他可以悔改。 Dan kemurahan Tuhan tentunya dirasakan oleh Agustinus sehingga dia bisa bertobat kembali kepada Tuhan. 当然，神的怜悯让这个奥古斯丁觉得说，借助神他可以悔改。 Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus berharap kepada Tuhan agar anak-anak kita bisa hidup berkenan di hadapannya. 弟兄姐妹，我们来在主里面有盼望，使得我们的孩子都可以活在神里面。 Tetap tunjukkan kasih kepada mereka sampai mereka pulang kembali kepada Tuhan. 我们一直要显明我们的爱对于他，让到他回到主里面。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa Sorgawi, bantulah kami agar bisa selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. 我们在天上父，求你帮助我们，使得我们可以一直活在主里面。 Bantu kami dan keluarga kami agar kami sekeluarga bisa selalu setia beribadah kepada Tuhan. 求你帮助我们和我们家里的人，使得我们全家都可以依靠主你。 Berikan kami pertolongan dalam menghadapi anak-anak anggota keluarga yang telah menjauh daripada Tuhan. 求你帮助我们，使得我们知道怎么面对我们的家庭儿女，还是我们。 Kiranya Tuhan bermurah hati membawa mereka kembali pulang. 求你来帮助我们，赐给我们有怜悯，使得你可以带领他回到主面前。 Ini doa dan permohonan kami. 这是我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。